Jawi 89 atau 90? Rasa 89 rasa. Rumi 113 ataupun area situ lah. Kitab Kifayatul Muhtadi. Kita bahas rukuk lagi. Yang kelima tu kita dah bahas sebelum ni. Bagi sembahyang itu rukuk, dan telah terdahulu kami nyatakan rukuk orang sembahyang duduk, adapun rukuk orang yang berdiri itu sekurang-kurang hasilnya dengan bahawa cenderung, semua dah baca dah ni kan, dirinya sekira-kira sampai dua tapak tangannya yang pertengahan kejadiannya, akan dua lututnya jika ia hantarkan kedua tapak tangan atas keduanya. Kat sini kita berhenti. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, maka jika tiada dapat, mana tadi? Maka jika tiada dapat rukuk, tak dapat rukuk kerana sakit. Ini pun kita bahas hujung lah gitu kan. Kerana sakit, melainkan jika dengan pertolongan orang baru boleh rukuk. Kena orang tolong nak rukuk tu, atau dengan bertongkat, ataupun kena guna alat. Tongkat tu istilahnya alat. Dengan suatu, bertongkat dengan suatu. Bertongkat tu bukan semestinya tongkat tu, bukan. Maksud tongkat tu kalau macam ada meja duk pegang, bertongkat lah tu. Senang cerita pakai alat lah. Sama ada kena pakai orang tolong untuk rukuk, ataupun pakai alat untuk tolong, okay? Atau tunduk atas pihaknya yang kanan atau kiri, atau tunduk atas pihaknya yang kanan atau kiri. Dia terpaksa kanan kiri untuk bantu dia. Ni pegang lah kan, macam tali ke apa kanan kiri. Dia terpaksa tunduk ke kanan ke kiri untuk bangun tu. Tak kisah. Dia bukan tunduk. Dia tak pakai tunduk, sengit lah kan. Tak kisah. Lazim lah. Lazim ni banyak makna. Antaranya mesti, wajib. Macam tu kan? Lazim. Hendaklah ia mendatangkan barang yang sekuasanya itu. Maka kena datanglah. Perlukan tongkat. Maka tongkat jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau tak boleh kalau nak buat benda tu wajib. Tapi tak boleh buat. Kena ada yang ni baru boleh. Maka yang ni tu jadi wajib. Kan? Nak semayang kena duduk tepi meja. Sebab masa nak bangun tu kena pegang meja. Wajib meja dekat sebelah. Bila nak ada meja, nak cari kat mana meja? Wajib buat meja. Tak reti buat meja, wajib beli meja. Nak beli meja pakai duit, wajib cari duit. Dia kait. Nak duit tak ada, wajib kerja. Nak semayang wajib kerja. Jauh, dia kena pusing. Nak semayang wajib kerja? Apa hal ni? Saya pusing jauh. Sebab aku nak semayang, aku nak pegang meja. Aku tak ada meja. Kalau tidak, tak boleh rukuk. Habis tu kena ada meja. Ya, kena ada meja. Maka wajib beli meja. Alah sekali wajib ada duit, lah kali wajib kerja. Maksudnya perkara tu tak wajib, tapi nak menyempurnakan wajib, dia kena ada. Maka dia jadi wajib juga. Wuduk tak wajib. Wuduk sunat ke wajib wuduk? Sunat. Bukan wajib. Tapi nak semayang, jadi wajib. Bila nak semayang, wajib ada wuduk. Maka wajib wuduk. Padahal wajib tu sunat, jadi wajib. Padahal wuduk tu sunat, jadi wajib. Sebab nak semayang. Nak ambil wuduk kena air. Ada air. Maka wajib ada air. Jadi nak air kena karai air dekat telaga 2 km. Kena cari 2 km. Nak pergi 2 km penat, kena cari, wajib beli motor. Nak cari motor tak ada duit, wajib kerja. Oi, jauh pusing. Wajib. Jadi sekarang ni nak kena pakai alat, maka pakai alat. Nampak? Susah kan nak semayang duduk suka-suka. Nak rukuk macam tu suka-suka. Payah. Macam-macam syarat dia bagi. Nak bagi kalau boleh jangan. Macam tu sekali. Buat sungguh-sungguh sampai paling girah, barulah rukuk gitu. Tu je. Tapi kita banyaknya apa? Tak nampak pun kesungguhan untuk rukuk sujud. Terus je buat. Sakit sikit terus buat. Kesungguhan.
Sebenarnya macam mana pun kita tak boleh kata, tak boleh petikai. Sebab dia je tahu sakit macam mana. Kita cuma cakap secara umum lah. Tak boleh petikai. Kita tengok apa benda tak nampak sakit, tak boleh petikai. Kita cerita ni supaya berhati-hati, jaga sungguh. Sebab dia je yang rasa dan malah dia je tanggung, tak ada kena-mengena dengan kita. Cuma kita cuba bagi konak untuk bagi nampak Allah susah biar supaya buat sungguh-sungguh dulu. Tu je tujuannya. Bukan nak petikai, tak boleh pun jadi apa kau mau tak ada kena-mengena dengan aku kan. Cuma kita nak cakap benda berat-berat tu supaya nak bagi sungguhlah sikit. Tu tujuannya. Maka jika lemah ia daripada rukuk yang tersebut itu, tunduk ia sekadar dapatnya. Kalau tak boleh rukuk betul macam ni, macam inilah rukuk yang ni. Siapa ni? Okey. Tadi tak ada. Kalau tak boleh rukuk sekurang-kurang rukuk ni, dah sah dah rukuk, tak boleh gini, buatlah mana yang boleh. Maksudnya macam mana je lah. Duduk, kalau tengah duduk, buat macam mana yang boleh. Sebab dah sakit kan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kamu untuk buat satu-satu perintah, maka datangilah dengan kadar kemampuan kamu. Jadi kalau dah tak mampu, tunduklah sekadar mana yang mampu, rukuklah sekadar mana yang mampu. Jika lemah daripada tunduk, tak boleh tunduk, tak boleh bengkokkan tulang pinggang, tak boleh bengkok. Mengisyarat ia dengan kepala aja. Bayang kalau berdiri, rukuk. Lepas tangan lah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud pun tak boleh. Allahu Akbar. Macam mana? Kalau boleh sujud, wajib sujud lah. Kepala saja. Maka jika tiada dapat, tak mampu juga, maka dengan matanya. Tak boleh rukuk juga. Biasa ni saya pernah jumpa orang ni. Dia punya ni kena ada benda tu. Apa benda? Yang gitu kan. Apa patah leher? Bukan patah leher. Tak panggil patah leher. Dia panggil apa? Selip di yang atas. Dia pakai gitu kan. Kalau dia tunduk pening, memang tak boleh. Jadi tunduk ni tak boleh. Lepas tu macam mana? Sembahyang dengan mata kata. Maksudnya rukuk tu dengan mata. Allahu Akbar, baca apa semua dah. Nak rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud pula, Allah. Tak ada Allahu Akbar. Dia pejam celek. Dia tak ada rukuk, pejam separuh. Tidak pejam separuh. Dia tak ada. Dia pejam celek. Jadi berdiri celek, rukuk pejam, tidak celek, sujud pejam, duduk di antara dua sujud celek, sujud pejam. Lepas tu berdiri balik, celek. Dia pejam celek. Dia tak ada. Kalau sujud pejam, rukuk mesti separuh. Tak ada. Jangan buat kerja gila tu. Dia pejam celek aje. Dan bahawa jangan ia menyahajakan dengan cenderungnya itu akan lainnya. Ni menarik ni. Dan bahawa jangan ia menyahajakan dengan cenderung. Cenderung tu maksud nak rukuk tu, itu akan lainnya daripada rukuk. Bahawa jangan ia menyahaja. Nyahaja tu kalau bahasa Melayu sekarang, jangan niat. Jangan dia niat cenderung rukuk, nak bergerak tu, cenderung tu bergerak untuk rukuk. Jangan dia niat lain daripada rukuk. Jangan niat lain daripada rukuk. Contoh ataupun ayat lagi ni. Ketika rukuk, hendaklah qasad rukuk kerana Allah. Dan rukuk kerana nak rukuk. Okey, contoh. Tengah sembahyang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Contohlah kita baca atau kita baca surah panjang. Dah baca panjang, dah lama nak rukuk sekejap lagi. Tiba-tiba tengok anak kita main kat depan, dia baling bola. Kita tengok. Kita pun nak elak. Kita pun elak. Bola kat ni kata. Kita pun elak. Alang-alang rukuk Allahu Akbar. Okey, mula-mula gerak kenapa? Nak elak bola. Lepas tu sambung rukuk, tak boleh. Tu maksud dia. Tadi gerak nak buat apa ni? Nak elak bola. Lepas tu dah halang-halang separuh, alang-alang aku pun baca surah panjang dah. Rukuk yang senang, alang-alang, mencelup perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Tak boleh. Kalau dia terrukuk juga, dia kena berdiri balik. Masuk qiyam balik. Allahu Akbar. Ini aku nak rukuk, bukan nak elak bola. Tapi dia bagi contoh bukan tu. Dia bagi contoh
um, dia nak cenderung, dia turun tu, dan jika mengqasad dia niat, akan cenderungnya turun tu, bergerak tu, akan sujud tilawah. Maknanya baca. Di dalam umpamanya yang lain. Kemudian tatkala sampai kepada had rukuk, ia menjadikan cenderung bagi rukuknya. Tiada memadai, tak boleh. Wajib ia kembali kepada qiyamnya supaya tunduk kepada rukuk. Dia nak apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa la tilawah ni. Allah baru teringat. Masa dia nak gerak tu, nak sujud ni, nak sujud tilawah. Subuh dah. Dia break. Rukuk. Dah gerak tu sujud tilawah. On the way tu, rukuk. Tak boleh. Sama lah macam bola tadi kan. Tak boleh. Habis tu kalau dah rukuk macam mana? Bangun balik. Rare kat contoh dia. Macam tu juga terbalik. Terbalik macam mana? Terbalik. Tadi nak sujud tilawah. Ini nak rukuk. Nak rukuk, dia tak nak sujud tilawah. Tapi baca ayat tu je lah. Macam baca wasjud waqtarib. Ayat surah Alaq tu kan. Ujung tu pun sujud juga tu. Wasjud waqtarib. Nak sujud lah. Nak sujud tilawah. Tadi nak sujud. Terbalik. Nak rukuk, tak nak sujud tilawah. Nak rukuk. Sebab jarang orang sujud tilawah kat situ kan. Tak mahu sujud tilawah kat situ. Walaupun memang sunat sujud tilawah. Dia pun nak rukuk. Ketika sampai je, sujud tilawah best juga. Syuk terus sambung. Tak boleh juga. Sebab masih dia gerak nak rukuk. Tiba-tiba dah sampai tahap rukuk, dia terus ke depan. Untuk sujud tilawah. Tak boleh. Sama je kes tadi, cuma terbalik cerita je. Contoh yang dia bagi, nak sujud tilawah, baru sampai rukuk, bertukar niat. Nak rukuk lah. Tak boleh. Tak batal. Tapi tak boleh. Jadi macam mana? Duduk balik. Allahu Akbar kan? Ataupun terbalik, dia nak rukuk. Wasjud waqtarib. Sujud tilawah pun best juga. Sujud tilawah ha? Terus rukun. Tak boleh. Tu nak cerita dia. Yang itu batal. Sebab dia meninggalkan yang wajib untuk buat yang sunat. Dia rukuk kan wajib. Dia buat yang sunat. Sunat iaitu sujud tilawah. Yang itu batal. Tapi kalau nak sujud tilawah, niat nak sujud tilawah, tiba-tiba rukuk, tak batal. Sebab dia meninggalkan sunat sebab nak buat wajib. Tak batal. Tapi tak jadi juga rukuk tu. Tak jadi juga rukuk. Tu best kitab-kitab tebal je ni. Dia macam kitab macam Soli ke Idaman ke apa, Idaman menuntut apa kan. Dia untuk maghrib-garib, tapi kitab tebal je ni memang puas hati dia kata. Puas hati. Ada lagi. Apa berkaitan dengan apa? Contohnya macam ni kalau tak perasan. Makmum ingat imam nak sujud tilawah. Rupa-rupanya imam rukuk. Biasa jadi tu. Makmum ingat imam nak sujud tilawah sebab baca ayat sajadah. Tiba-tiba bunyi pun Allahu Akbar juga. Dia pula agak panjang sikit. Allahu Akbar. Yang ni sujud tilawah weh. Dia sujud. Makmum. Imam rukuk. Terbalik. Imam rukuk, makmum ingat nak sujud. Okeylah. Imam pun rukuk. Padahal imam ayat tu ayat saja lah baru cerita, tiba-tiba ayat inna ataina mana ada benda tu. Ayat yang tu lah, ayat yang nak rukuk, nak sujud boleh, tak nak pun boleh. Dia panggil sujud tilawah. Tiba-tiba imam mengambil keputusan tak nak. Dia pun makmum tak tahu. Mana tahu kan? Yang dia tahu ayat tu ayat disunatkan sujud. Imam pun Allahu Akbar. Makmum ni mungkin jauh ke apa ke, dia pun ni sujud tilawah. Allah. Baru dia sampai sini, dia niat nak sujud tilawah. Imam rukuk ataupun dia tengok makmum lain. Rukuk. Break. Samalah kes tadi. Tadi dia niat nak apa? Nak sujud. Tiba-tiba tukar jadi rukuk. Hukum asal tak boleh kan? Hukum asal tak boleh lah. Mana boleh? Sebab niat dah nak sujud tilawah. Mana boleh tiba-tiba rukuk? Mana boleh tukar niat on the way tu? Kan? Tapi dalam masalah ni boleh. Sebab tuntutan mengikut imam lagi kuat daripada masalah-masalah. Hanya makmum. Tuntutan mengikut imam sangat kuat. Walaupun nak sujud tilawah, salah faham, tak apa.
Weh, rupanya imam rukuk, break. Nanti malu. Tukar niat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab, kenapa alasan dia? Tuntutan suruhan mengikut imam lebih kuat daripada yang sunat. Sujud tu sunat kan? Sujud tilawah. Maka bertukar tu dimaaf. Sebenarnya tak boleh tapi dimaaf. Okey, macam tu juga makmum dah sujud tilawah, baru tersedar imam rukuk. Kalau hukum asal makmum kena berdiri sebab tak sengaja tak batal. Aku nak rukuk pula. Macam tu kan? Tapi tak perlu. Maksudnya tak perlu buat gitu. Jadi daripada sujud terus bangun Allah. Tak payah Allahu Akbar. Senyap je. Bangun. Tak berdiri dah. Daripada sujud terus rukuk. Boleh? Boleh. Sebab tuntutan mengikut imam lebih kuat daripada yang lain-lain. Hukum asal tak boleh. Sebab dia jadi makmum, dia jadi boleh. Makmum ingat imam nak rukuk. Rupa-rupanya imam sujud tilawah. Sama juga. Itu ni biasa jadi. Biasa jadi kan? Biasa jadi. Imam sujud tilawah, makmum ingat rukuk. Ini paling banyak jadi. Jadi imam baca-baca, makmum pula dia tak tahu ayat-ayat. Dia ada surah Al-Hajj, ada tentang semua tu sujud tilawah. Yang dia tahu surah sajadah dengan Iqra. Itu je, padahal ada 14 tempat, 15 tempat. 14 tempat lah, Muhammad. 14 tempat. Imam bacalah mana-mana masa tarawih, katalah buatlah contoh masa tarawih. Tiba-tiba imam baca tu, imam pun Allahu Akbar. Dia ingat rukuk, walaupun panjang dia ingat rukuk. Imam sujud, dia pun Allahu Akbar. Alamak, semua pakat-pakat sujud. Sepatutnya tak boleh lah, dia kena berdiri balik untuk sujud. Sebab dia makmum, tuntutan mengikut imam lebih kuat, maka daripada rukuk tu terus turun bawah. Tak boleh. Jadi yang kita cerita yang tak boleh tadi hanya sembahyang seorang ataupun imam sahaja yang kena niat tadi tu. Kalau makmum, banyaknya lepas janji ikut imam. Dan rukun ke-6. Masuk rukun ke-6. Daripada rukun sembahyang, tuma'aninah. Padanya. Nya apa? Nya rukuk. Yakni pada rukuk. Nya rukuk. Dan sekurang-kurangnya tetap anggota iaitu kadar subhanallah. Rukun yang ke-6 sembahyang adalah tuma'aninah. Okey. Kita dah bahas awal-awal lagi tu. Rukun sembahyang ada 17. Sedangkan kita belajar daripada kecil rukun sembahyang ada 13. Yang kita belajar kitab kita 17. Mana mari lagi 4? Mari lagi 4, dia keluarkan tuma'aninah tu. Sebab tu dia kata rukun yang ke-6. Kalau kita belajar biasa, dia tak ada tuma'aninah tu. Dia ada kata apa? Rukuk serta tuma'aninah. I'tidal serta tuma'aninah. Sujud serta tuma'aninah. Duduk di antara sujud serta tuma'aninah. Kalau begitulah kiraannya 13. Tapi kalau dikeluarkan, rukuk satu rukun. Tuma'aninah ketika rukuk, rukun yang lain. I'tidal satu rukun. Tuma'aninah ketika i'tidal, rukun yang lain. Sujud adalah rukun. Tuma'aninah ketika sujud lain. Duduk di antara sujud adalah satu rukun. Tuma'aninah ketika duduk di antara sujud yang lain. Macam kitab kita. Maka jadi 17. Sebenarnya samalah. Kenapa dia keluarkan? Rukun sembahyang daripada 13 jadi 17, tuma'aninah tu dia buat asing. Sebab ramai orang sembahyang, dia tak peduli kat tuma'aninah. Maka nak bagi reti sikit ni rukun, aku keluarkan jadi 17. Tak keluar 4. Nak bagi tahu pentingnya. Tuma'aninah ni apa? Tuma'aninah ni tetap anggota. Tetap anggota kadar subhanallah. Subhanallah satu saat ada tak? Subhanallah. Satu saat. Tetap anggota satu saat. Apakah tetap? Tetap. Ada takrif lain, semua sendi-sendi telah sempurna ke tempatnya. Ada juga istilah maksud tetap. Sendi. Contohnya kita nak rukuk. Bila nak rukuk, sendi dia berubah, berdiri sendi berubah kan. Bila rukuk gitu, tuma'aninah tu adalah bila semua sendi tu tetap di tempatnya, iaitu rukuk. Tuma'aninah. Kalau sujud, masa tu sendi dah berubah dah. Sujud, tuma'aninah. Semua sendi telah parking di tempatnya. Itulah dia tuma'aninah.
Selagi dia belum parking, itu tak mutabak madinah. Boleh tak guna bahasa-bahasa gitu? Lagi senang tak? Bila kita kata parking, dia mesti berhenti tak? Kalau kita nak pergi JPJ, kalau parking, kita pun lepas tu berhenti. Okey, parking. Angkat tangan. Tu ada. Kena angkat tangan. Tamak ni tu. Kalau kita buat gini, kita memang buat sebelum ada lesen bawa kereta habis satu Malaysia dah. Siap racing lagi. Kita tak berhenti. Kita main gear dengan mini nyok. Lepas gear pula. Kelas. Lepas kelas sikit bunyi kuat tapi tak apa jalan. Jadi slow tu kita nak main gear je. Dia pun parking ni. Pandai main. Pangkah ke right? Pangkah. Jadi tamak ninah dia mesti berhenti. Kadar berhenti tu apa tu? Depan. Nanti ada kena ketik tak? Jadi dia mesti berhenti. Istilah sains apa dia kata? Istilah sains. Mana sains ekstrim? Geng sains mana geng sains? Dia panggil pause Pause tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu pegun. Pegun. Dia panggil pegun. Tu tamak ninah. Terpegun. Tamak ninah. Terpaku. Ya tu. Semua sama tu. Kalau sekadar transit, boleh tak guna ayat macam tu? Kalau sekadar transit, tak boleh. Transit. Singgah, tak boleh. Ya, tak boleh. Tasenggo tak boleh. RFID lagi tak boleh. RFID lagi tak boleh. Ya. So RFID tu dia slow je. Kan. Dia mesti kena berhenti. Berhenti, buat keluar duit. Bagi duit. Orang tu ambil tol lama. Jadi dia tak boleh transit, dia tak boleh. Macam ni. Ni rukuk ni. Tak boleh. Itu transit dia panggil. Dia mesti pegun. Baru boleh. Satu saat tu kan. Tapi kalau macam ni, dia panggil transit. Tak boleh. Dia tak ada pegun. Dia tidak terpaku. Tak boleh. Tak sah. Tak cukup piawaian. Tak cukup. ISO 900. Tak cukup. Ada orang, kita tengok orang tua sikit, tua lah. Dia transit, maka tak sah. Biasa sebenarnya sunat lah. Kan? Dia gerak slow je. Sebab orang Burma lebih baik laju tapi pegun. Orang muda-muda, Allah, lebih baik macam tu sah. Bukan lagi baik. Silap cakap lagi baik. Sah lah juga. Allah. Sah. Dia ni tambah kecenderungan. Nampak semayang terketik terkening. Tak sah. Yang ni sah. Nampak? Sah. Satu saat tu. Minimum tu. Memang atas border tu. Sah. Ini nampak. Ini mesti ulama alim, ulama wali apa. Tak berhenti. Turun bawah lagi. Menambah kecenderungan. Syuk turun naik. Transit Tapi tak sah. Nak fahamnya. Masa kalau kita belajar kat JPJ dulu, masa belajar tu, bila sampai kat simpang kena berhenti tak? Ke boleh tak? Slow-slow macam kita nak buat sekarang ni. Yang nak buat sekarang ni masa nak kona tu. Slow je. Kalau duk main kelas masa tu slow. Gitu. Dia mesti apa? Masa tu baik semua masa tu, masya-Allah. Berhemah. Boleh buat menantu anak siapa? Berhenti dekat simpang tu. Berhenti. Ada yang free gear terus. Kena free tak? Lupa lah. Free kan? Kena free. Lepas tu ketak. Masuk gear. Tekan kelas. Masuk gear. Baru pusing. Allah boleh buat natu. Tapi bila dapat macam itulah pegun. Itulah kena berhenti. Maksudnya free gear. Masuk free gear dulu. Baru masuk gear terusnya.
Uh, kalau tengok, siapa pernah tengok ni? Apa? Kungfu dulu. Bukan kungfu sekarang, kungfu dulu. Tengok, perasan tak? Dia mesti ada pegun tu, dia mesti ada tomak ninah. Kungfu sekarang tak ada, yang tu tak ada, kungfu dulu. Perasan tak? Tak perasan, orang tu bukan tengok kungfu, tengok benda tau. Kita dulu tengok kungfu. Dia tumbuk musuh dia berhenti dulu. Tu kata kalau sekarang ni kena ketuk dah. Dia cerita dulu, kungfu dulu. Bruce Lee dulu. Dia tumbuk, lepas tu dia berhenti kejap. Mungkin dulu punya kamera tu kan tak berapa, sekarang dia boleh cepatkan, boleh itu, boleh ini. Tu perasan, kata alahai, kelakarnya. Dulu tengok sedap lah kungfu tu, sekarang kelakar lah. Dia boleh berhenti, tumbuk berhenti kejap, tumbuk berhenti kejap. Lepas ni tengok cerita lama, Google, masuk YouTube. Memang ada tomak ninah. Setiap kali tumbukkan ni ada tomak ninah. Kena penting benda ni sebab sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sembahyang. Orang tanya, ya Rasulullah, macam ni curi dalam sembahyang? Tengah-tengah curi gitu ke? Bukan. Dia tidak rukuk dan sujud dengan sempurna. Curi paling jahat. Mazhab Hanafi, rukun yang ke-6 ni, iaitu tumaninah ketika rukuk. Mazhab Hanafi ada kata wajib, mazhab Hanafi ada kata sunat, sebahagiannya kata sunat. Mazhab Hanafi tumaninah. Sebab itulah, ingat tak solat tarawih 20 rakaat berapa minit? 7 minit 20 rakaat. Boleh cari, dah dekat-dekat ni, nanti keluarlah balik. Keluar balik video tu, confirm. Allah kan. Kenapa boleh jadi gitu? Tak, kita dah tahu dia bukan reka tak. Sebab yang jadi imam tu, saya pernah tengok dia punya temu bual, ada wartawan temu bual. Yang imam tu kiai, pak kiai. Salah betul tu nanti dulu kita cerita kenapa boleh terjadinya begitu. Dia kata daripada orang tak semayang langsung, baik semayang juga walaupun 7 minit. Tu. Habis tu dia reka ke tak? Dia baca kitab. Dalam kitab ada, tumak ninah tak wajib. Bila tak wajib, boleh tak? Boleh lah. Tapi dia campur-campur habis. Salah juga lalas sekali. Cuma ada asasnya. Cuma asasnya tak kuat. Gegar sikit runtuh. Asasnya tak kuat, main campur-campur mazhab. Tapi apa yang dia buat ada asasnya. Bukan bodoh-bodoh buat gitu, tidak. Ada asas. Cuma dia ambil, oh mazhab ni kata ni, dia ambil mazhab ni, dia campur-campur kat ni. Oh ini sunat. Oh ini sunat. Tumak ninah sunat. Fatihah ada mazhab Hanafi kata tak wajib baca. Ya. Tak wajib baca Fatihah. Waktu gitu adalah. Imam tanggung. Ada imam baca kelajuan yang tinggi tak ada masalah. Lepas tu bunyi bunyi gitu aja. Makmum tak sempat nak tarik nafas dua tiga kali tarik nafas dah kena rukuk. Tidak, tak sempat kerja imam. Kalau dia tengok ambil cubik buat rojak, memang jadi rojak. Sebab tu dia semayang gitu. Cuma tak salah. Cuma nak bagi tahu bukan saja-saja, ada asas, ada rujukan. Cuma rujukan dia tu salah. Tapi ada rujukan. Jangan kata pelik, tak pelik memang. Sebab apa? Mereka berhujahkan ada satu ketika kisah ni masyhur. Seorang sahabat, bukan seorang sahabat, dia sahabat lah, dia badui silap. Dia masuk, dia bagi salam kat Nabi, dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, lepas habis sembahyang 2 rakaat, dia pergi jumpa Nabi. Nabi ada duduk situ. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, "Kum fasalli fa innaka lam tusalli." Kau pergi sembahyang, kau belum sembahyang. Pernah dengar cerita kan? Dia pun pergi sembahyang balik. 2 rakaat juga. Lepas tu dia pergi jumpa, nak cerita dengan Nabi, ada benda, ada hal lah nak cerita dengan Nabi ni. Lepas tu dia pun datang balik. Okey dah. Kum fasalli, bangun sembahyang. Fa innaka lam tusalli. Kau tak sembahyang lagi. Apa hal ni? Pergi sembahyang lagi sampai 3 kali. Kali keempat, kali ketiga dah sembahyang, dia datang jumpa Nabi. Kalau Nabi suruh jadi kali keempat lah. Dia kata, Nabi suruh sembahyang lagi sekali. Dia kata, kalau kau suruh aku buat 1000 kali pun, aku buat gitu sembahyang. Maka ajarlah aku. Bila kata ajar, Nabi ajar. Bila sembahyang, baca bacaan dia gini. Bila rukuk, biar ada tumaninah. Gitu, gini. Ada panjang lah hadis tu.
Kita faham, okey lah. Maknanya kita kata semayang macam tu tak boleh lah. Macam mana dia semayang? Tak ada tumaninah. Gitu, tak ada tumaninah. Macam patuk. Macam ayam patuk padi. Jadi kita faham, kita yang bukan ulama' ni faham apa? Faham, tak boleh lah semayang macam tu. Sebab tu Nabi suruh. Tu je boleh faham. Tak boleh jadi ulama' gini. Ambil istinbat lagi daripada kisah tadi, keluar yang orang tak terfikir. Kalau buat apa maknanya? Apa dia? Cari kisah sama juga, iaitu tak boleh semayang macam tu. Sebab tu Nabi suruh semayang balik, semayang tu tak sah. Okey, itu semua orang boleh faham. Lagi ulama mazhab Hanafi ni, dia buat timbul, kadang kita tak terfikir apa yang boleh diambil daripada hukum yang diambil daripada kisah itu. Dikona jauh lah gini. Nabi tabligh dan amanah. Sifat Nabi tabligh dan amanah, menyampaikan dan amanah dalam menyampaikan. Nabi bukan macam kita. Mana-mana Nabi dan Rasul bukan macam kita. Kadang-kadang kejahatan tu kita tak tegur. Menyampah ke apa ke, kadang-kadang kita tegur, kadang-kadang kita tak peduli. Para Nabi dan Rasul bila dia nampak kesalahan, dia terus tegur. Itu amanah dan tabligh, menyampaikan dengan amanah. Tiba-tiba dia sembahyang, orang tu sembahyang, Nabi suruh dia sembahyang lagi sekali. Nabi suruh dia sembahyang sekali lagi. Dengan maksud, kalau salah, Nabi tegur betul. Kalau benda tu salah, Nabi tegur, salah, tak boleh buat gitu, berdosa. Sebab itu amanah dan tabligh. Tapi kenapa tak tegur? Kenapa suruh sembahyang aja? Maknanya tak sempurna, tapi boleh sembahyang gitu. Tu mazhab Nabi. Mazhab Nabi, boleh sembahyang, tak sempurna. Sembahyang sah. Sebab tu Nabi suruh sembahyang. Takkan Nabi tengok orang buat dosa depan mata, tengok aja. Bukan macam kita. Kita tengok saja orang buat dosa, tak rasa apa. Nabi tak boleh. Nampak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi, tu Nabi. Nampak kemungkaran, tegur terus. Tegur terus. Tak ada tunggu, nanti tunggu dia selesai dulu. Lepas dia selesai boleh. Tak ada terus waktu tu. Tiba-tiba Nabi suruh buat sampai 3 kali. Maknanya buat tu boleh Cuma tak sempurna. Kerana itulah tamakninah sunat. Oh, mantap. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dia ambil tak sah, sebab tu Nabi suruh lagi. Kenapa mazhab Syafi'i pula berlawan? Habis tu mazhab Syafi'i kata, mazhab Hanafi kata gitu. Ulama mazhab Hanafi kata gitu. Mantaplah dia punya hujah. Habis mazhab Syafi'i jawab je. Dalam kita dia ambil daripada kisah lain. Nampak? Ulama ni kalau kita tahu, kalau bila orang kata lebih kurang ulama tak maksum, ulama ni gitu gini, kita rasa macam nak rumbuk lah gitu. Sebab dia ajar kita ni, ulama ajar kita sampai kita Allah cerdiknya. Tiba-tiba kita boleh cakap lebih kurang para ulama. Itulah salah kita ni sebenarnya. Tak sedar diri. Dia tengok hadis lain. Hadis lain iaitu badui kencing dekat dalam masjid kan. Tapi masa tu tak ada kapet lah, dia standard Sayyidina Umar nak pancung je lah. Nabi kata apa? Jangan, biar dulu. Tunggu dia habiskan hajat dia, nanti baru cerita. Sebab kalau Sayyidina Umar pergi terajang, agak-agak air kencing tu pergi sampai ke dinding pergi. Merata-rata pergi habis. Betul? Jadi Nabi kata biar, barulah najis tu hanya setempat. Nanti ambil air cuah, settle. Kalau kau pergi kejong dia, habis agak-agak dia. Tak sempat nak tahan, habis bernajis. Betul? Okey. Kenapa Nabi kata gitu? Sebab dia tu badui. Badui ni dia tak ada protokol. Gitu gini panjang cerita, tak ada protokol. Jadi biar je. Nanti baru nasihat. Okey. Maka kisah tadi semayang tadi, kenapa Nabi tak ajar? Kerana ulama kajilah siapa orang yang semayang 3 kali tu. Dia jenis tak boleh tegur. Tak terima teguran orang. Dia ke situ pula ada guna. Jadi kalau Nabi tegur, Nabi kata gini, dia tak percaya. Dia tak boleh tegur, tak terima teguran. Sehinggalah dia kata, ajarlah aku tak boleh buat. Baru Nabi ajar. Maka kat sinilah berjadinya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Bila nampak kemungkaran, tegur dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah, dengan cara cakap. Fa illam tastati' tak boleh juga, fa biqalbi. Dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman, dengan hati itu. Jadi nak daripada satu tahap ke satu tahap tu, nak turun tak mampu tu, tengok kita lah. Tengok kita macam mana.
Jadi kalau orang itu tak boleh ditegur, tak semestinya man ra'a minkum munkaran, amal ma'ruf nahi munkar, hantam. Tak boleh. Sebab dia tak boleh tegur. Jadi biar. Habis tegur dengan apa? Tak boleh tegur dengan tangan. Maksud tak boleh ajar, tak boleh tegur dengan tangan, tak boleh paksa. Cakap dengan baik-baik dengan mulut, dengan lidah. Tak boleh cakap, dia tak dengar, dia tak dengar. Dengan hati. Bukannya asas tengok salah, tegur-tegur. Itulah yang berlaku kita sekarang ni. Bila kita tengok mungkar, kita tegur-tegur tak? Ada berdua seorang tak tuan aurat perempuan. Laki nampak macam pakwa-makwa ni. Duk berkepit dekat restoran. Mungkaran tu. Asal tak tegur? Kalau tidak, amal ma'ruf nahi munkar. Asal tak tegur? Wajib tegur. Memang man ra'a minkum munkaran, melihat munkar wajib tegur. Kenapa kita tak tegur? Kita kembali kepada jawapan kita yang tadi lah. Sebab kalau tegur agak-agak macam mana? Kena penumbuk, tak kenal dia kata gitu, dia kata gini, lagi rosak kan? Okey. Dengan lidah, tegur dengan tangan, paksa maksudnya. Oh, keluar. Mana boleh. Nanti dia akan jadi bergaduh. Okey. Dengan mulut, orang sekarang ni dibalas balik. Kita tengoklah orang tu macam mana. Akhir sekali dengan hati saja. Tu. Kalau tidak, duk pakat-pakat berdosa. Banyak mungkar. Pendedahan aurat berlaku merata-rata. Kenapa tak tegur? Sebab tadi. Pukul berapa dah? Oi. Sekejap, habiskan kat sini. Okey, habiskan kat sini. Dan yang sekurang-kurang akmal. Akmal apa ni? Akmal tamakninah. Ketika tamakninah tu nak buat apa kan? Dibacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Itu yang akmal, sempurna. Maknanya, maha suci Tuhanku yang amat besar dan aku bersepakai dengan memujinya. Maha suci Tuhanku yang amat besar dan aku bersepakai dengan memujinya. Dan yang akmal 11 kali. Pernah buat? Oh, yang tadi sekurang akmal. Yang tadi sekurang akmal. Yang ini yang akmal. Betul. Sekurang akmal tu maksud sempurna, minimum 3 kali. Sekurang-kurang sunat sekali. Sekurang-kurang sunat. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Sempurna sungguh maksimum 11 kali. Terbaik. Tapi ini hanya sembahyang seorang. Jadi imam, jadi makmum. Makmum kena ikut imam. Jangan tinggal duduk sebelah kali ni. Jadi imam, dia kena tengok makmum. Jika makmum tu semua anak murid dia boleh buat. Macam kat pondok, madrasah. Tapi kalau dekat tempat awam, tak boleh. Tak adalah haram dosa besar. Tapi tak boleh buat. Okey. 3 saja. Tapi kalau tempat tu belakang dia tu semua anak murid dia. Dia boleh 11 kali. Maksimum 11. Maksimum 11 kali. Bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada tak bacaan lain Tak ada bacaan lain. Sebenarnya ada bacaan lain. Ada. Bacaan lain contohnya Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ada baca ketika rukuk. Bacaan lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ada Allahumma ighfirli. Lupa. Yang ni ada dobit. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Tak pernah dengar. Nak baca memang tak dah tu 11 kali dah tu. Ini yang paling panjang. Apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslam. Macam buka puasa. Bukan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Baca. Tu je lah, habis dah. Biasa ni bila elok hafal time-time pencen apa lah. Kalau tak pencen lagi, busy. Banyak kerja nak buat kan. Jadi kita tengok kira kalau dah pencen-pencen kan, dah semayang relax-relax kan. Dan rukun yang ketujuh i'tidal. Berarti kat i'tidal. Kita sambung i'tidal 2 minggu lagi ataupun Syawal. Tengok keadaan.
Tengok keadaan. Tengok dulu. Dah rukun yang ketujuh Rukun yang ketujuh. Ya. Selain tasbih kafarah dan salat subhanaka. Assalamualaikum.